Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video saya tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Kali ini saya ingin berbicara, saya ingin berkongsi satu topik yang mungkin jarang-jarang dibicarakan sebelum ini, iaitu apabila imam lupa atau silap, maka apakah yang patut dilakukan oleh imam dan apakah pula yang patut dilakukan oleh makmum berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, pagi ini saya berbasikal di Eco Grando, Puncak Alam. Cuma pagi ini dalam rangka saya bersiap-siap membawa basikal, peralatan kamera apa semua tu, saya lupa pula untuk membawa helmet. Saya naik kereta dari rumah ke sini saya naik kereta, lupa pula untuk membawa helmet. Jadi ini bukanlah satu contoh yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbasikal, apabila kita main kasut roda ataupun skateboard, hendaklah kita paling kurang memakai helmet sebagai langkah keselamatan, ya. Okey, kita mulakan. Pertama sekali, apabila imam melakukan kesilapan dan ia disedari oleh makmum, maka sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, tasbih bagi kaum lelaki dan menepuk tangan bagi kaum wanita. Cumanya bagi kaum wanita, cara menepuk tangan itu ialah, okey, bila kita sedang solat, tangan kanan berada di atas tangan kiri, betul? Tangan kanan memegang ataupun menggenggam tangan kiri. Apabila sedar imam melakukan kesilapan, maka tangan kanan itu ditepuk ke atas belakang tangan kiri. Jadi tepuk tangan ni bukan tepuk tangan yang biasa ketika bersorak ke atau ketika gembira, tetapi tangan kanan yang pada saat itu berada di atas tangan kiri, maka ia menepuk di belakang tapak tangan kirinya. Okey, maknanya bahagian bawah tapak tangan yang kanan menepuk bahagian atas tapak tangan yang kiri. Okey, boleh bayangkan ya, sebab bila kita sedang solat, sedang berdiri, tangan kanan sedang memegang tangan kiri. Kita sedang bersedekap, betul kan? Jadi bila perasan, bila nampak ataupun dengar imam melakukan kesilapan, maka angkat tangan kanan itu dan tepuklah di atas di bahagian belakang tangan kiri itu. Okey, apabila telah pun diperbetulkan imam ataupun diperingatkan imam, tapi imam meneruskan juga kesilapannya itu, apa yang patut dibuat? Katakanlah imam itu solat Zuhur, daripada rakaat kedua dia terus bangun rakaat ketiga dan dia lupa untuk duduk tasyahud awal. Ataupun dia solat Zuhur 4 rakaat itu, setelah rakaat keempat dia terus bangun untuk rakaat kelima, dan kesilapan ini disedari oleh makmum. Makmum sudah tegur, subhanallah, tetapi imam meneruskan juga. Apakah patut dibuat? Okey, kalau sudah tegur, imam meneruskan juga, tak apa, biar imam teruskan. Dan biar imam teruskan sehingga selesai solat. Selepas selesai solat, imam dan makmum boleh berbincang di mana kesilapannya dan kemudian boleh diperbetulkan. Inilah berdasarkan sunnah Nabi SAW yang akan kita bacakan hadisnya selepas ini, ya. Jadi kalau dah tegur, subhanallah, kalau sudah tepuk tangan, imam teruskan juga. Tak payah ulang-ulang lagi. Subhanallah, subhanallah. Yo bro, subhanallah bro. Tak dengar ke? Tak payah sampai macam tu, ya. Tegur sekali ataupun 2 kali cukup. Jika imam meneruskannya, biarkan sahaja. Tak perlu diulang-ulang peringatan itu. Okey, sekarang kita masuk pula apabila imam meneruskan kesilapannya itu, ataupun imam buat silap, makmum pun ada yang perasan, ada yang tak perasan. Apakah yang patut dilakukannya? Maka di sini ada 3 buah hadis yang ingin saya kongsikan. Sebenarnya ada banyak hadis juga, tetapi cukuplah untuk video ini saya berkongsi 3 buah hadis. Sebelum berkongsi, ingin saya beri peringatan awal bahawa apa yang saya akan kongsi ini mungkin bagi sebahagian orang menjadi sesuatu yang baharu atau susah nak percaya. Sebab 3 hadis ni saya akan kongsikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menjadi imam pernah terlupa
pernah tersilap. Dan ini macam saya kata, bagi sebahagian orang mungkin unacceptable. Takkanlah Rasulullah boleh silap, takkanlah Rasulullah boleh lupa. Jadi saya akan bacakan 3 buah hadis yang sahih daripada Sahih Al-Bukhari itu sendiri. Dan antara pengajaran lain apabila kita membaca hadis-hadis ini ialah ia mengingatkan kita bahawa baginda adalah manusia biasa yang boleh-boleh sahaja terlupa atau boleh-boleh sahaja tersilap. Kenapa saya nak tekankan perkara ini? Saya tekankan kerana akhir-akhir ini agak berkembang pesat keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang berlebih-lebihan ataupun melampaui batas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada akidah yang kononnya yang pertama dicipta oleh Allah ialah Nur Muhammad, dan kerana Nur Muhammad itulah Allah mencipta semua alam ini. Kononnya ada juga yang berkata Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Dan macam-macam lagi yang mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kedudukan yang tidak pernah diangkat, tidak pernah diletak oleh Allah, mahupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Perkara ini pada zaman baginda telah pun baginda peringatkan, kerana baginda juga mengambil iktibar tentang apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu adalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yang dikurniakan kitab, yang dikurniakan wahyu, tetapi mereka telah mengangkat Nabi Isa AS ke satu tahap yang syirik sebenarnya, iaitu anak Allah kononnya. Okey, dan jadi baginda mengambil iktibar dari perkara ini. Baginda sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah SWT sebagai seorang rasul. Okey, dan juga dikurniakan Al-Quran dan juga diwahyukan. Adapun selain itu, baginda seorang manusia biasa yang makan dan minum, tidur dan berkahwin, dan juga boleh-boleh saja membuat kesilapan ataupun terlupa sesuatu perkara, ya. Jadi daripada awal lagi baginda telah menutup semua ruang, semua kemungkinan yang boleh menyebabkan kedudukan baginda ni diangkat melebihi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh kerana itulah kita dapati apabila ada saja orang nak panggil Rasulullah dengan nama Saidina ataupun gelaran Saidina saja, baginda telah pun melarangnya, dan baginda berkata, aku tidak suka diangkat melebihi daripada apa yang telah Allah berikan kepadaku. Aku tidak lain adalah seorang hamba Allah dan juga Rasul Allah, kan. Jadi dalam hadis lain pula, jika ada yang berlebih-lebihan memuji baginda pun baginda tidak suka, sebab benda ni memang kecil. Takkan panggil Saidina, tak boleh. Takkan puji-puji, tak boleh. Baginda melarangnya kerana baginda tahu itu adalah langkah pertama, itu adalah pintu pertama, itu adalah jalan pertama yang jika dibiarkan ia akan berkembang sehingga mereka akan mengangkat status ataupun kedudukan baginda ke satu tahap yang melibatkan kerosakan akidah dan boleh juga membawa kepada syirik. Sayangnya perkara ini tidak disedari oleh sebahagian orang, lalu mereka terus memuji-muji, mengangkat kedudukan baginda melebihi daripada apa yang telah Allah tetapkan, daripada apa yang diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlakulah apa yang berlaku pada masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga meletakkan baginda pada status, pada kedudukan, pada makam yang diletakkan oleh Allah dan juga yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan antara buktinya tentang perkara ini ialah hadis-hadis tentang pernahnya berlaku kelupaan dan kesilapan baginda ketika melaksanakan solat fardu sebagai imam, menunjukkan baginda tidak lain tidak bukan ialah manusia biasa. Okey, alright, kita masuk kepada hadis-hadis tersebut. Ada beberapa hadis dalam bab ini sebenarnya, tapi cukuplah saya baca 3 sahaja. Hadis yang pertama daripada Sahih Al-Bukhari nombor 1149,
Jika penomboran Fathul Bari nombor 1225 daripada Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini minaz zuhri lam yajlis bainahuma falamma qada salatahu sajada sajdataini summa sallamah ba'da zalika. Okey, beliau menerangkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri daripada rakaat kedua daripada solat Zuhur tanpa duduk di antara keduanya, bererti baginda tidak duduk untuk tasyahud awal. Maka tatkala selesai daripada solat, baginda sujud dengan 2 kali sujud, kemudian memberi salam setelah yang sedemikian itu. Hadis ini menjadi dalil bahawa apabila imam terlupa untuk membaca tasyahud awal, okey, dia meneruskan saja solat itu dan di akhirnya dia melaksanakan sujud sahwi 2 kali. 2 kali sujud sahwi. Baik. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Sahih Al-Bukhari juga nombor 1151. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 1227. Okey. Jika yang tadi baginda terlupa untuk duduk tasyahud awal, maka yang ini pula baginda terlupa, yang ini solat kurang daripada bilangan rakaat yang sepatutnya. Ayuh kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra au al-asra fasallama faqala lahu zul yadaini as-salatu ya Rasulullah ana qasat faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahakun ma yaqulu qalu na'am fasalla raka'ataini ukhrayaini summa sajada sajadataini. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa kami solat di belakang ataupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Zuhur atau solat Asar, perawi tidak pasti. Fasallama, lalu baginda memberi salam. Maka berkata seorang sahabat lain yang juga menjadi makmum ketika itu bernama Zul Yadain. Baginda ataupun beliau bertanya, wahai Rasulullah, solat telah dikurangkan ke? Telah dikurangkan rakaatnya ke? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berkata li ashabihi, kepada para sahabatnya yang menjadi makmum ketika itu, ya, ahakun ma yaqulu, benarkah apa yang dikatakan oleh Zul Yadain itu? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, betul. Fasalla raka'ataini ukhrayaini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat lagi 2 rakaat. Kemudian baginda sujud dengan 2 kali sujud. Okey. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pengajaran. Pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, jika imam telah pun tersilap, setelah habis solat, setelah selesai solat, boleh saja bincang-bincang dengan makmum di manakah kesalahannya itu. Okey, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau makmum perasan imam buat silap, boleh saja menegur dengan subhanallah. Tapi jika imam meneruskan juga, tak apa, biarkan saja. Biarkan saja. Apabila imam telah selesai solat, boleh bicara dengan imam tentang kesilapan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kesilapan itu melibatkan kekurangan rakaat, solat yang Zuhur, macam dalam kes ini Zuhur yang 4 rakaat, baginda solat 2 rakaat saja, kemudian memberi salam. Atau kalau solat maghrib yang 3 rakaat, laksana 2 rakaat saja. Katakanlah terlupa, laksana 2 rakaat saja. Subuh yang 2 rakaat, laksana 1 rakaat saja. Kemudian baru diketahui berlaku kesilapan, berlaku kekurangan, maka boleh sahaja sambung bilangan rakaat yang kekurangan itu. Tak payah start all over again. Tak perlu bermula daripada awal lagi. Okey, ini sesuatu yang pelik. Okey, sesuatu yang janggal. Dah aku solat Zuhur 2 rakaat, kemudian ahli keluarga bagi tahu, bang, solat Zuhur 2 rakaat je ke? Alamak, tak mana boleh tambah lagi 2, mestilah kena solat balik pada awal kan? Tidak.
Yang patut dibuat sebagaimana sunnah Nabi SAW ialah kita melaksanakan lagi apa yang berbaki sehingga sempurnalah bilangan rakaat itu sebagaimana asalnya, dan kemudian kita mengakhirinya dengan sujud sahwi. Okey, mengakhirinya dengan sujud sahwi. Jadi tuan-tuan dan puan, ini sesuatu yang mungkin terkejut. Kalau ada imam yang buat perkara ni mesti dituduh sebagai Wahabi. Padahal inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ketiga ialah bolehnya bercakap-cakap sedikit. Bolehnya ada rentang waktu yang sedikit ataupun pisahan waktu yang sedikit. Sebab sebagaimana kita baca hadis ini, setelah baginda solat 2 rakaat saja, baginda memberi salam, ada bincang dengan sahabat kan Zulyadain ni kata, ya Rasulullah, apakah bilangan rakaat telah dikurangkan? Rasulullah pun tanya pada para sahabat, betul ke apa yang dikatakan oleh Zulyadain ni? Mereka pun jawab betul. Kemudian Rasulullah sambung lagi 2. Okey, jadi jika berlakunya perpisahan dalam tempoh waktu yang sedikit, boleh saja sambung baki rakaat yang kurang itu. Okey, sambung baki rakaat yang kurang itu tanpa perlu solat all over again, tanpa perlu solat daripada awal balik. Yang ini saya nak tekankan, sebab di kalangan masyarakat kita perkara ni memang janggal. Dah salah ni mestilah solat daripada awal balik kan? Tidak, kita solat saja bilangan rakaat yang kekurangan itu dan kemudiannya kita sujud sahwi. Tentang sujud sahwi ni, macam mana curut sujud sahwi, apakah sebelum salam, apakah setelah salam, kena takbir ke, kena bacaannya ke, telah saya jelaskan dalam video sebelum ini berjudul sujud sahwi apabila lupa, silap atau ragu dalam solat. Sila rujuk video tersebut ya. Okey, hadis yang ketiga. Okey, yang ini kekurangan rakaat. Hadis yang ketiga terlebih rakaat pula. Sama juga daripada Sahih Al-Bukhari nombor 1150. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 1226. An Abdullah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan, apabila kita baca hadis dan daripada seorang sahabat yang namanya Abdullah, kalau disebut Abdullah sahaja, maka ia bermaksud Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau sahabat lain yang nama Abdullah, mereka akan sebut nama penuh, seperti Abdullah ibnu Umar atau Abdullah ibnu Abbas. Tetapi kalau kita baca hadis tu disebut Abdullah sahaja, ia bererti Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, jadi hadis ini an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan faqila lahu azida fi salati faqala wa ma zaka qala salaita khamsan fasajada sajadataini ba'dama sallama. Okey, Abdullah ibnu Mas'ud menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Maka dah habis solat tu dikatakan kepada baginda, apakah solat ni telah ditambah rakaatnya? Faqala, maka Rasulullah jawab balik, kenapakah sedemikian? Wa ma zalika, wa ma zakah, kenapakah sedemikian? Qala, maka sahabat menerangkan balik, engkau solat 5 rakaat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun sujud dengan 2 kali sujud sesudah memberi salam. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa sekali lagi ya, kalau berlaku kesilapan boleh sahaja berbincang selepas solat. Dan jika rakaat itu terlebih, tak mengapa, buat saja sujud sahwi. Okey, kalau rakaat terkurang, kita kena sempurnakan bilangan rakaat yang terkurang itu. Kita kena sempurnakan baki rakaat yang terkurang itu, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau rakaat sudah pun terlebih, maka cukup dengan sujud sahwi sahaja. Okey, jadi inilah 3 hadis daripada Sahih Al-Bukhari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah tersilap dan apa yang dilakukan oleh baginda. Baik, di sini kita bincang pula apakah yang patut dilakukan oleh imam dan apakah pula yang patut dilakukan oleh makmum. Okey, jika imam tersilap, baik dia mengetahui kesilapan itu melalui teguran makmum. Ada makmum yang telah kata subhanallah, ada makmum muslimat yang tepuk tangan, atau imam itu sendiri dia
telah melakukan kesilapan, kemudian dia sendiri sedar. Apakah yang patut dibuatnya? Maka dalam hal ini ada sebuah hadis daripada Sunan Abu Daud yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, nombor 872. Jika ikut penomboran lain, nombor 1036, daripada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qama al-imamu fi raka'ataini fa in zakara qabla an yastawiya qa'iman falyajlis, fa in istawa qa'iman fala yajlis wa yasjud sajatain sahwi." Okey, saya ulangi, wa yasjud sajadatai as-sahwi. Okey, apa maksudnya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam berdiri daripada rakaat kedua, maknanya dia lupa daripada bacaan tasyahud, dia lupa bacaan tasyahud awal, lalu dia ingat sebelum dia telah pun sampai ke kedudukan posisi tegak, maka hendaklah dia terus duduk. Okey, dan jika dia sudah pun sampai ke posisi tegak berdiri, maka janganlah dia duduk. Sebaliknya, teruskan rakaat itu, solat itu seperti biasa, kemudian sujudlah dengan 2 kali sujud, yakni sujud sahwi. Okey, hadis ini sahih dan ia melahirkan 2 pandangan daripada kalangan para ulama. Pandangan pertama berkata hadis ini hanya merujuk kepada kes orang yang lupa ataupun imam yang lupa untuk membaca tasyahud awal. Imam yang lupa untuk duduk baca tasyahud awal, maka ia hanya spesifik untuk kes itu. Maka ada pun kesilapan yang lain apabila imam telah pun bangun. Katakanlah kesilapan itu solat 4 rakaat dan imam sudah pun bangun ke rakaat yang kelima. Dia dah berdiri tegak dah pun, dah baca surah Al-Fatihah beberapa ayat pertama dah pun, kemudian dia ini rakaat kelima. Jadi mengikut pandangan pertama, hendaklah dia segera turun dan baca tasyahud akhir, kemudian memberi salam dan juga melakukan sujud sahwi 2 kali, baik sebelum salam ataupun selepas salam. Okey, saya ulangi. Berdasarkan pandangan pertama, hadis ini hanya khusus bagi imam yang terlupa membaca tasyahud awal, terlupa duduk membaca tasyahud awal. Adapun kesilapan yang lain, meskipun imam sudah pun berdiri tegak, lalu dia teringat kesilapan itu, atau baru makmum nak tegur subhanallah, subhanallah, lalu dia pun yalah, silap lah, maka hendaklah dia terus duduk. Okey, baca tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi ini boleh saja sebelum salam ataupun selepas memberi salam. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkata hadis ini sahih dan ia sebenarnya tidaklah terbatas kepada kelupaan ataupun kesilapan imam daripada duduk membaca tasyahud awal. Hadis ini meskipun pada asalnya merujuk pada imam yang terlupa membaca tasyahud awal, tetapi ia meluas kepada apa-apa kesilapan imam. Yang ini jika imam katakanlah dia terlupa rakaat keempat, dia bangun ke rakaat kelima. Dalam rangka nak bangun tu dia teringat, aku dah rakaat keempat ni, silap ni. Okey, ataupun dalam proses dia nak bangun tu ada makmum tegur subhanallah dan dia pun yalah, rakaat kelima ni, silap ni. Lalu dia terus duduk, baca tasyahud akhir dan memberi salam. Tak perlu sujud sahwi sebagaimana dalam hadis ini. Kalau imam itu sudah sampai ke posisi tegak, berdiri tegak, kemudian baru dia perasan dia, ini rakaat kelima ni, atau baru ada makmum tegur subhanallah, alamak, tapi dah berdiri tegak, maka dia meneruskan rakaat itu seperti biasa, baca Fatihah seperti biasa, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud tasyahud akhir, dan kemudian dia melakukan sujud sahwi. Dan sekali lagi, sujud sahwi ini boleh dilakukan sebelum memberi salam atau selepas memberi salam. Okey, jadi ada 2 pandangan. Saya sendiri apabila mengkaji perkara ini, saya cenderung pandangan yang kedua. Yang ini apabila imam sudah pun berdiri, baru dia perasan, baru dia tahu dia solat.
sama ada dia sendiri sedar ataupun makmum yang menegurnya, maka dia teruskan saja rakaat itu. Jangan terus turun, sebab imam mungkin terus turun. Makmum saf pertama mungkin nampak dan terus turun, tapi makmum yang saf-saf yang lain tu terkebil-kebil, tertanya-tanya apa yang sedang berlaku ini. Jadi tak apa, solat saja seperti biasa. Kemudian boleh diakhiri dengan sujud sahwi. Ini bagi imam. Okey, apakah pula yang patut dilakukan oleh makmum? Di sini sekali lagi terdapat dua pandangan di kalangan para ulama. Ini berlaku kerana hadis-hadis dalam bab ini, sebagaimana 3 yang telah kita baca sebentar tadi, dan hadis-hadis yang lain ketika menerangkan kesilapan ataupun apa yang Rasulullah terlupa, tidak pula diterangkan makmum buat apa secara jelas. Maka disebabkan tak ada keterangan, itulah wujudnya dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan pertama berkata makmum tidak perlu mengikuti imam dalam kesilapannya. Sebagai contoh, jika imam solat maghrib 3 rakaat, tapi rakaat kedua dia bagi salam, makmum sedar kesilapan tu, maka makmum tak payahlah bagi salam. Makmum berdiri, sambung lagi 1 rakaat. Contoh lain, imam terlebih rakaat. Dia solat subuh 2 rakaat, tapi dia bangun untuk rakaat ketiga dan makmum sedar kesilapan itu, maka makmum tak perlulah bangun rakaat ketiga. Makmum sambung duduk saja. Apabila imam meneruskan rakaat ketiga itu, sampailah dia duduk tasyahud akhir itu, maka makmum pun sama-sama membaca tasyahud akhir bersama imam dan sama-sama memberi salam. Jadi poin penting pandangan pertama ini, apabila makmum menyedari kesilapan imam ataupun imam terlupa sesuatu dan disedari oleh makmum, maka makmum tidak mengikuti imam dalam kesilapannya itu. Pandangan yang kedua ialah makmum tetap mengikuti imam meskipun makmum sedar imam telah terlupa ataupun tersilap. Ini berdasarkan adab makmum kepada imam, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu tidak lain, hendaklah diikuti. Apabila imam takbir, hendaklah takbir. Apabila imam rukuk, hendaklah rukuk, dan seterusnya sehingga akhir. Jadi apabila makmum sedar imam itu terlebih ke terkurang ke apa, makmum tetap juga mengikuti imam. Dan inilah sebenarnya yang berdasarkan zahir hadis-hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Sama-sama kita ingat ya, hadis yang baginda solat 2 rakaat sahaja. Dan sahabat yang bernama Zul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bilangan rakaat telah dikurangkan?" Bererti para sahabat yang menjadi makmum, mereka pun solat 2 rakaat meskipun mereka sedar bahawa baginda telah solat 2 rakaat. Sebab itu mereka bertanya, sebaik saja baginda memberi salam. Bagi mereka sebagai makmum, tidak sambung rakaat seterusnya. Demikian juga apabila Rasulullah SAW terlebih solat zuhur sehingga 5 rakaat, mereka pun sambung. Mereka pun solat bersama dengan Rasulullah 5 rakaat. Dah habis tu barulah mereka bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah telah berlaku tambahan bilangan rakaat?" Bererti mereka memang mengikuti Rasulullah SAW meskipun baginda ada tersilap ataupun terlupa. Dan inilah bagi saya pandangan yang lebih tepat. Jadi saya sendiri mengamalkan pandangan ini. Dan inilah yang sebenarnya lebih harmoni untuk solat berjemaah, di mana kita tetap juga mengikuti imam meskipun kita telah sedar imam itu silap, terlebih ke terkurang ke, dan dah habis solat itu, kita sama-sama bincang dengan imam dan kemudian kita buat. Jika rakaat itu terkurang, kita teruskan baki rakaat yang terkurang itu sehingga solat menjadi sempurna, kemudian sujud sahwi. Jika imam terlebih rakaat, maka kita sujud sahwi sahaja sama-sama bersama imam. Okey, jadi inilah bagi saya pandangan yang tepat, pandangan yang kedua ya. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya pun dah letih berbasikal ni.